Selamat sejahtera kepada Prof. Maya, Dr. Masyito binti Yaakob serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Song Rui Hong dengan nombor matriks A217773 daripada kumpulan Pahang. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian bertajuk Persepsi Masyarakat Malaysia terhadap hubungan manusia dan alam sekitar antara perspektif anthropocentrisme dan ekosentrisme di Rawup. Rawup merupakan kawasan yang kerap mengalami banjir semasa musim hujan dan risiko tanah runtuh yang tinggi. Menurut laporan The Star dan Bernama, keadaan ini dipengaruhi oleh faktor semula jadi serta aktiviti manusia seperti pembalakan dan pembukaan tanah yang tidak terkawal. Walaupun banyak kajian dijalankan mengenai bencana dan pelancongan, tapi masih kurang kajian yang menumpukan kepada perbandingan perspektif anthropocentrisme dan ekosentrisme serta pengaruh faktor agama, budaya dan pendidikan terhadap pandangan masyarakat. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengisi jurang tersebut. Bukan itu sahaja, kajian ini juga ada mempunyai dua objektif utama. Yang pertama adalah mengkaji tahap kesedaran masyarakat terhadap konsep anthropocentrisme dan ekosentrisme dalam falsafah alam sekitar. Yang kedua adalah mengkaji pengaruh latar belakang agama, budaya dan pendidikan terhadap persepsi masyarakat tentang hubungan manusia dan alam sekitar. Kajian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif melalui reka bentuk tinjauan adalah seramai 61 orang responden daripada kawasan Rawup dan dipilih sebagai sampel. Instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik berskala Likert 5 mata. Oleh itu, saya akan mengedarkan secara dalam talian iaitu Google Form kepada mereka untuk mengisi dan dapat responden daripada mereka. Bukan itu saja, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan, peratusan dan nilai min. Sumber data meliputi sumber primer dan soal selidik serta sumber sekunder iaitu jurnal, akhbar dan buku rujukan. Seterusnya adalah dapatan kajian. Bagi yang pertama adalah latar belakang responden. Secara keseluruhannya, kajian ini melibatkan pelbagai lapisan masyarakat bagi memastikan pandangan yang dikumpul lebih menyeluruh. Dari segi jantina, majoriti responden adalah lelaki, iaitu seramai 39 orang bersamaan 63.9%. Manakala selebihnya seramai 22 orang atau 36.1% adalah perempuan. Selain itu, bagi kumpulan umur, sebahagian besar responden berumur antara 18 hingga 25 tahun, iaitu sebanyak 41 orang bersamaan 67.2%. Diikuti oleh mereka yang berumur 26 hingga 35 tahun seramai 15 orang atau 24.6%. Dan selebihnya berumur 46 hingga 55 tahun iaitu 5 orang atau 8.2%. Dari aspek tahap pendidikan, seramai 27 orang atau 44.3% memiliki kelayakan ijazah sarjana muda. Diikuti oleh mereka yang berkelayakan SPM atau setaraf adalah sebanyak 18 orang atau 29.5%. Pemegang diploma seramai 13 orang atau 21.3%. Dan selebihnya mempunyai kelayakan yang lebih tinggi atau lain-lain. Justeru, dari segi agama dan etnik, taburan menunjukkan kepelbagaian masyarakat majmuk di mana seramai 27 orang atau 44.3% beragama Buddha dan 31 orang atau 50.8% berketurunan Cina. Kebanyakan responden menetap di kawasan bandar iaitu seramai 42 orang bersamaan 68.9%. Manakala selebihnya tinggal di kawasan pinggir bandar dan luar bandar. Di samping itu adalah tahap kesedaran terhadap falsafah alam sekitar. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tahap kesedaran umum responden berada pada tahap tinggi dengan nilai min antara 4.08 hingga 4.34. Bagi pernyataan pernah mendengar atau membaca mengenai falsafah alam sekitar, sebanyak 26 orang atau 42.6% menjawab sangat setuju. 17 orang atau 27.9% menjawab setuju. 15 orang atau 24.6% menjawab sederhana setuju.
dan hanya 3 orang atau 4.9% menjawab tidak setuju, dengan nilai min adalah 4.08. Bagi pemahaman mengenai perbezaan pandangan manusia sebagai tuan alam atau sebahagian daripada alam, nilai min adalah dicatatkan pada 4.21 dengan pengagihan maklum balas iaitu 27 orang atau 44.3%, sangat setuju. 24 orang atau 39.3% setuju, dan hanya segelintir kecil yang kurang bersetuju. Seterusnya, mengenai kesedaran bahawa kepercayaan mempengaruhi cara menelayan ayat alam, nilai min adalah 4.33 dengan 31 orang atau 50.8% sangat setuju dan 21 orang atau 34.4% setuju. Akhir sekali, bagi kefahaman bahawa alam mempunyai nilai tersendiri, nilai min dicatatkan iaitu 4.34 dengan 30 orang atau 49.2% sangat setuju dan 22 orang atau 36.1% setuju. Yang ketiga adalah tahap kesedaran terhadap konsep antropocentrisme. Bagi aspek pemahaman terhadap konsep antropocentrisme, tahap kesedaran juga berada pada tahap tinggi dengan nilai min antara 4.11 hingga 4.26. Bagi pernyataan bahawa konsep ini meletakkan manusia sebagai pusat alam, nilai min adalah 4.11, di mana 26 orang atau 42.6% sangat setuju, 21 orang atau 34.4% setuju, dan hanya 2 orang atau 3.3% tidak setuju. Bagi pandangan bahawa alam adalah sumber untuk keperluan manusia, nilai min dicatatkan pada 4.21 dengan 27 orang atau 44.3% sangat setuju, dan 24 orang atau 39.3% setuju. Seterusnya, mengenai kesedaran bahawa pemikiran ini boleh menyebabkan eksploitasi jika melampau. Nilai min ialah 4.20 dengan 25 orang atau 41% sangat setuju dan 24 orang atau 39.3% setuju. Akhir sekali, bagi pernyataan bahawa dasar pembangunan banyak dipengaruhi pandangan ini, nilai min tertinggi bagi bahagian ini iaitu 4.26 dengan 27 orang atau 44.3% sangat setuju dan 25 orang atau 41% setuju. Bagi keempat adalah tahap kesedaran terhadap konsep ekosentrisme. Bagi konsep ekosentrisme, tahap penerimaan adalah lebih tinggi, dengan nilainya adalah min antara 4.21 hingga 4.33. Bagi kefahaman bahawa seluruh ekosistem mempunyai nilai intrinsik, nilai min ialah 4.33, di mana 30 orang atau 49.2% sangat setuju dan 21 orang atau 34.4% setuju. Bagi pandangan bahawa konsep ini menekankan keseimbangan dengan alam, nilai min ialah 4.23 dengan 30 orang atau 49.2% sangat setuju dan 18 orang atau 29.5% setuju. Bagi kelima adalah pengaruh faktor agama, budaya dan pendidikan. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-ketiga faktor ini mempunyai pengaruh yang kuat dengan nilai min antara 4.18 hingga 4.36. Bagi faktor agama, nilai min tertinggi dicatatkan iaitu 4.36, di mana 31 orang atau 50.8% sangat setuju bahawa ajaran agama mengajar menjaga alam. Manakala bagi faktor budaya, nilai min adalah 4.34 dengan 30 orang atau 49.2% sangat setuju bahawa adat rezim memupuk sikap menghormati alam. Seterusnya, bagi faktor pendidikan, nilai min ialah 4.36 dengan 29 orang atau 47.5% sangat setuju bahawa ilmu pengetahuan meningkatkan penghargaan terhadap alam. Dari segi implikasi, kita boleh belajar teori itulah mengkukuhkan peranan persepsi sosial dan nilai intrinsik alam dalam membentuk tingkah laku. Manakala praktikal juga adalah membantu pihak berkaitan untuk merancang program yang lebih berkesan. Dasar boleh menyarankan agar unsur falsafah dan nilai budaya dimasukkan dalam kurikulum serta dasar pemeliharaan alam.
Secara keseluruhannya, kedua-dua objektif telah dicapai. Masyarakat Rawuk mempunyai tahap kesedaran yang tinggi dan mengiktirafkan peranan agama, budaya serta pendidikan dalam menjaga alam. Pandangan yang perlu dikemukakan mungkin boleh memperkukuhkan pendidikan alam sekitar di semua peringkat pengajian. Selain itu, boleh menganjur kempen kesedaran yang melibatkan institusi agama dan komuniti. Boleh kajian masa hadapan disarankan melibatkan saiz sampel yang lebih besar dan meliputi lebih banyak kawasan di Pahang. Sekian pembentangan saya. Terima kasih.